Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Mystic Horror. Dan pada malam ini saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, silalah like, share dan subscribe untuk anda dapat notification for upcoming content. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan kisah kita pada malam ini. Salam seram sejuk buat semua. Nama aku ni Nana, bukan nama sebenar. Kisah aku menginap dekat asrama pada sekitar tahun 1997 dulu. Lepas habis SPM, aku dapat satu offer lah untuk melanjutkan pengajian dekat sebuah universiti dekat utara tanah air. Yang paling gembira buat aku adalah mak dan ayah aku. Orang tua aku ni cukup gembira lah aku dapat sambung belajar, kerana orang tua aku ni risau akan keadaan diri aku yang tahu makan dan tidur saja. Tapi masa tu berat badan aku dah cecah 60 kg. Setelah semua persiapan aku dah siapkan, maka berangkatlah aku dengan berat hati menaiki kereta Proton Iswara ayahku. Mak aku pun ikut sekali, sedangkan adik-adik aku yang dorang sibuk dengan hal masing-masing. Setelah menempuh perjalanan selama 6 jam lebih, sampailah aku ke tempat pendaftaran untuk kemasukan semester pertama. Setelah melaporkan diri, aku diberi satu bilik ataupun dorm dekat tingkat 3. Sengau lutut aku menapak naik dengan beg dan bagasi lagi. Dah lah tak ada lift. Nasib baik ayah aku tolong angkat. Mak aku ni hanya duk perhati je dekat bawah. Mak tak larat nak naik tangga sebab lutut mak dah tak kuat macam dulu. Setelah sampai dekat bilik dorm aku ni, aku tengok ada 2 katil double decker, bererti 4 orang yang akan duduk dekat bilik ni. Setelah aku simpan barang, aku pun turun ke bawah menemani ayah aku dan bersalam-salam dan bermaafan dengan mak dan ayah. Ayah dengan mak pun berlalu pergi, manakala aku pula naik ke dorm untuk nak rehatkan diri. Pada petang hari, barulah ada roommate masuk. Tu pun seorang je. Tapi housemate aku ni, dia pendiam lah. Dia pun perkenalkan diri, nama dia Mira, juga bukan nama sebenar. Setelah kami berkenalan, Mira ni dia berasal daripada Pahang. Jadi aku pun intro lah diri aku beserta asal aku kepada Mira. Aku berasal daripada Ceras, KL. Kalau dekat KL ni, tahulah sosial dia macam mana. Mira, dia ni perempuan yang berhijab, bertudung labuh. Sedangkan aku biasalah free hair, berseluar jean, sendat pula tu. Tapi tu tak ada masalah pun, pilihan masing-masing kan. Sementara menunggu lagi 2 roommate nak masuk tu, aku pun berbaring dekat katil nak hilangkan penat. Mira ni pula sibuk kemas pakaian dan buku-buku dia. Jadi aku biarkanlah beg aku tersadai dekat tepi dinding. Esoklah aku kemaskan dan masukkan ke dalam almari. Aku ni hanya nak tidur. Masa tu dah jam 4.45 petang. Orang kata dekat waktu asar tak molek tidur. Jadi aku pun malas nak ambil kisah. Aku pun membungkam jua. Tengah syok duk tidur lena tu, tiba-tiba aku dengar sayup-sayup je orang panggil nama aku. Tapi aku ni beratlah nak buka mata. Aku hanya diamkan diri sajalah. Sampailah waktu maghrib, si Mira ni kejutkan aku. Dia suruh mandi dan semayang maghrib. Dan katanya lagi, petang tadi ada rakan sebilik nombor 3 dah masuk. Nama dia Ifa, kata Mira. Ifa ni pula datang daripada Kelantan. Tapi aku tak sempat lagi lah nak berkenalan sebab Ifa dia keluar balik untuk beli barang keperluan dia. Berkenaan dorm yang aku menginap ni, sebenarnya dia berhampiran dengan hutan. Cuma dia dihalang sikit je dengan pagar yang berjaring hijau. Manakala dorm lelaki pula bersebelahan dengan
kaunter guru dan warden. Dom yang aku duduk ni ada 5 tingkat. Jadi aku duduk dekat tingkat 3. Tapi kalau dikira lah daripada bawah sekali, bermakna aku duduk tingkat 4 lah. Menapak naik, biasanya rumah aku kat Ceras tu ada lift. Tapi bila duduk dekat hostel, kena naik tangga. Untuk pengetahuan semua, tandas kami ni dia berada dekat bahagian tengah. Kalau malam maunya kena berteman. Pada malam pertama, kami semua kena berkumpul untuk pergi ke surau nak solat. Selepas tu ke dewan makan. Dan lepas isyak barulah kami balik ke dom semula untuk berehat. Kerana pada keesokan hari ada perhimpunan, iaitu sesi suai kenal ataupun ice breaking session. Dalam jam 12 pagi aku rasa tiba nak buang air kecil pula. Tapi nak pergi tandas, aku rasa berat. Aku terus ajak Mira. Tapi Mira kata tunggu kejap sebab dia nak packing baju. Okey lah, tak apa. Sementara tu si Ifa dah hanyut dibuai mimpi. Tak sempat kami nak berkenalan. Setelah Mira siap kemas baju apa semua, si Mira ni barulah dia temankan aku pergi tandas. Setelah aku sampai dekat tandas, lampu tandas kelap-kelip. Mungkin mentol lampu panjang nak terbakar dah tu. Jadi aku minta Mira tunggu sampailah aku selesai buang hajat. Mira kata okey. Tapi lepas aku settle, aku pun pergilah keluar pintu tandas. Tapi Mira tak ada. Time ni aku dah cuak. Aku panggil nama Mira, tapi tak ada yang menyahut. Jadi aku pun cepat-cepatlah melangkah balik ke bilik. Dah lah lampu luar dom ada yang tak menyala. Penghuni yang lain semuanya dah tidur. Okey, bila aku sampai dekat bilik, aku tengok si Mira ni dah ada dekat katil dia. Jadi aku pun tanyalah, Mira, kenapa tak tunggu aku? Tapi Mira kata, waktu aku ada dalam bilik tandas, Mira dengar suara aku suruh dia pergi dulu. Terkejut juga aku. Bila masa aku suruh dia pergi dulu? Pelik. Suara siapa yang Mira dengar? Sedangkan aku tak dengar suara siapa-siapa pun. Aku pun tak suruhlah dia pergi dulu, tapi aku diamkan je lah. Aku pun terus terbaring. Keesokan dia, pagi dia, kami berkumpul untuk sesi suai kenal dengan senior. Dalam ramai-ramai senior tu, ada seorang akak senior ni, nama dia Fizah. Fizah ni dia karakter dia ramah. Jadi aku layan je lah Kak Fizah ni, duk menyembang. Tiba-tiba Kak Fizah ni ingatkan aku, jika malam hari nak pergi ke tandas, minta kawan temankan. Jadi aku tanyalah kenapa. Dia tak nak ceritalah. Tapi dia kata jangan pergi seorang diri, minta kawan temankan. Setelah seminggu aku dekat college ni, tak ada apa-apa pun yang pelik yang berlaku. Jadi aku anggap pesanan Kak Fizah tu hanya sebagai omong kosong, ataupun kata-kata biasa je lah. Sampai satu malam tu, tiba-tiba perut aku mulas pula. Salah makan agaknya. Siang tu adalah aku makan nasi dengan sambal belacan terlebih. Malam tu pula tiba-tiba perut aku meragam. Dah lah time tu dah pukul 3 pagi. Aku ni nak kejutkan Mira, Ifa dan Wati, iaitu rakan housemate barulah. Tapi dia pun semua lena diulik Intan Mayang. Aku dah tak tertahan lagi. Jadi aku terpaksalah pergi walaupun keseorangan. Lagipun lampu tandas dah dibaiki, dah tak kelap-kelip lagi. Jadi aku pun teruslah pergi ke bilik tandas yang paling hujung. Bilik tandas ni ada 5. Yang hujung berdekatan dengan sinki cuci tangan. Aku terus menerpa masuk dan lepaskan hajat. Ciri birit aku dibuatnya. Tengah duk layan perasaan dalam tandas tu, tiba-tiba lampu tandas tu buat hal lagi, berkelip-kelip dengan tiba-tiba. Tapi aku beranikan diri. Aku diam membatukan diri aku. Tang! Aku dengar pintu tandas yang sebelah hujung lagi satu tu ditutup dengan kuat. Ketegang. Terkejut aku yang tengah berak ni. Dalam hati
Siapalah pula ni kuat betul tutup pintu tandas ni. Lepas tu aku dengar bunyi flush dia tarik. Jadi aku pun dah nak tamatkan hajat aku. Sekali lagi kedegang pintu tandas dekat sebelah bilik tandas aku ni dia hempas. Time ni dah seriau dah aku. Dalam hati aku duk menyumpah lah. Aku pun cepat-cepat keluar dan aku terpandang bilik tandas sebelah tak ada orang. Tapi pintu terbuka macam tak ada siapa yang masuk. Jadi aku pun pergilah tengok yang hujung tu. Hala laluan keluar pun tak ada orang. Kalau ada orang guna, mesti lantai tu basah. Sebab aku dengar pipe air dia buka. Dan aku perasan bilik tandas tengah tu dia tertutup dan macam ada bayangan orang. Jadi aku sebenarnya dah cuak. Tapi aku beranikan diri. Aku pergi tanya, siapa kat dalam tu? 2 kali aku tanya. Baru ada suara, siapa kat dalam? Dan suara tu jawab, ni aku ni Zarina, bilik sebelah, bilik kau. Nah, boleh kau tolong tolak pintu ni? Pintu ni susah pula nak dibuka, kata suara dalam bilik tandas tengah. Jadi aku pun katalah, okey weh, kejap, aku cuba tarik. Aku pun tarik tombol. Tiba-tiba aku nampak ada kepala keluar daripada lubang mangkuk tandas. Zarina. Tapi lepas kejadian tu aku cukup trauma dengan kejadian tu. Sampailah sekarang, walau dah berkahwin sekalipun, aku akan minta suami aku temankan aku bila nak pergi tandas. Walaupun tandas dalam rumah saja. Jadi aku mintalah suami tunggu depan pintu tandas. Walaupun suami aku bising-bising, tapi itulah, aku tetaplah minta dia temankan. Itulah dia kisah kita. Kisah tentang tandas. Walaupun kisah ni dia tak ada vibe seram, tapi yang keluar kepala daripada mangkuk tandas tu memang seram. Mesti korang semua takut kan? Okey, terima kasih kerana sudi dengar kisah pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak dan Alhamdulillah channel Mr. Horror dah pun capai target 1000 subscriber. Alhamdulillah, terima kasih di atas sokongan anda selama ini. Dan jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.